Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dengan cikgu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Tajuknya, Indahnya Budaya Kita. Kata bahasa yang terlibat, kata ganti nama. Standard pembelajaran yang terlibat pada hari ini 1.4.3 berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama yang sesuai dengan betul secara bertata susila. Baiklah murid-murid sekalian, mari pula kita lihat maksud kata ganti nama. Kata ganti nama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama, iaitu orang ya. Bermaksud kata ganti nama ini kita gunakan untuk menggantikan nama kita ya, ataupun nama seseorang. Baiklah murid-murid sekalian, terdapat 3 jenis kata ganti nama. Yang pertama, kata ganti nama diri pertama. Contoh perkataannya, aku digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau Tuhan. Penggunaan kata ganti diri pertama aku ini digunakan untuk kita bercakap dengan kawan kita yang rapatnya kebiasaannya. Dan kita juga sering kali menggunakan perkataan aku ini apabila berdoa kepada Tuhan. Oleh itu, aku ini menunjukkan hubungan rapat. Kita gunakan perkataan ini apabila kita rapat dengan seseorang. Okey, B pula saya. Saya digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana rasmi. Perkataan saya ini biasanya kita gunakan dalam suasana rasmi untuk menunjukkan hormat kepada seseorang atau menimbulkan suasana yang lebih sopan apabila bercakap. Seterusnya C, hamba, digunakan untuk membahasakan diri sendiri pada zaman dahulu. Kata ganti nama diri pertama hamba ini kita jarang sekali dengar ya, kerana perkataan ini digunakan ketika zaman dahulu. Manakala D pula, patih, digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan. E, beta, digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Bertitah itu bermaksud menyampaikan sesuatu perkara ya. Seterusnya F, kami, digunakan apabila ada diri orang yang berkata serta kawannya apabila bercakap dengan orang kedua. Kami ini bermaksud apabila melibatkan kawan-kawannya, apabila ada sekelompok kawan yang ramai, orang yang bercakap itu menggunakan kata ganti diri pertama kami ya. Seterusnya G, kita, digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan diri orang kedua. Ini juga digunakan kepada orang yang pertama ya, iaitu orang yang bercakap untuk menyertakan orang yang kedua. Yang kedua pula, kata ganti nama diri kedua. Contohnya, A, anda, digunakan untuk diri orang kedua apabila berhadapan dengan kita. B, awak, digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. C, engkau, digunakan untuk diri orang yang kedua yang rapat hubungannya dengan kita ataupun dengan Tuhan. Contohnya, biasanya kita berdoa ya. Contoh doa yang sering kali kita gunakan ialah, Ya Allah ya Tuhanku, Engkau ampunilah dosa-dosaku. Itu merupakan contoh penggunaan perkataan engkau apabila kita berdoa. D pula, Tuan hamba, digunakan untuk diri orang kedua pada zaman dahulu ya. Manakala E pula, tuanku, digunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan. F pula, kalian, digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap. Yang terakhir iaitu G, kamu, digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Seterusnya pula, mari kita lihat kata ganti nama diri yang ketiga ya. Contoh perkataannya, baginda, digunakan untuk
putera-puteri raja, raja atau sultan. B. Beliau digunakan untuk orang yang kita hormati, contohnya ibu bapa, guru dan pemimpin. C. Dia dan ia digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan. Ia merupakan singkatan untuk dia yang murid-murid. Kemudian D. Mereka digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang. Seterusnya, mari kita lihat contoh penggunaan kata ganti nama dalam ayat. Contoh ayat pertama, ayat yang salah ya. Kami tidak boleh mengalah selagi perlawanan belum tamat, kata Sufi kepada Ahmad. Ayat kedua pula contoh ayat yang betul. Kita tidak boleh mengalah selagi perlawanan belum tamat, kata Sufi kepada Ahmad. Ayat pertama salah kerana kata ganti diri pertama kita paling sesuai digunakan dalam ayat tersebut kerana menjuruterkan diri sendiri dalam percakapan tersebut. Contoh ayat yang seterusnya yang salah ialah kereta itu sungguh mahal kerana ianya diimport dari Korea. Ayat yang betul, kereta itu sungguh mahal kerana diimport dari Korea. Kenapa ayat tersebut salah? Kerana kata ganti nama diri ketiga ia merupakan singkatan untuk perkataan dia. Maka penggunaannya sesuai untuk manusia, bukan untuk benda maupun haiwan. Contoh yang seterusnya ayat yang salah ialah mereka sedang bermain bola sepak di padang sekolah. Ayat yang betul yang sepatutnya mereka sedang bermain bola sepak di padang sekolah. Ingat ya murid-murid, kata ganti nama diri ketiga mereka sudah menunjukkan maksud jamak atau ramai. Oleh itu, jika digandakan, maka ayat itu akan menjadi salah. Baiklah murid-murid sekalian, untuk latihan pada hari ini, rujuk buku teks Bahasa Melayu muka surat 19, arahannya lengkapkan dialog menggunakan kata ganti nama yang sesuai. Salin dalam buku tata bahasa ya. Okey, mari kita lihat sama-sama. Mari kita baca dahulu petikan ini ya. Bagau dengan tebing. Amalan bergotong royong merupakan budaya masyarakat Melayu. Amalan ini biasanya dilakukan apabila penduduk kampung mengadakan majlis perkahwinan, sambutan acara keagamaan, urusan kematian atau aktiviti kebersihan dan keceriaan. Beberapa hari sebelum majlis itu diadakan, penduduk kampung akan bergotong royong untuk membuat persiapan. Menerusi amalan ini, masyarakat dididik untuk bermuafakat dan bekerjasama. Selain itu, amalan ini dapat memberikan peluang kepada golongan muda untuk mempelajari bidang tertentu ketika menyelenggarakan majlis kenduri atau acara keramaian. Pada bulan lalu, sepupu Amal telah melangsungkan perkahwinan. Sehari sebelum majlis perkahwinan itu diadakan, Amal dan rakan-rakannya telah berkunjung ke rumah sepupunya itu. Baiklah, murid-murid sekalian, di bawah ini merupakan perbualan mereka ya. Mari kita baca bersama-sama. Which one? Apakah yang sedang dilakukan oleh mereka di sana? Ama akan menjawab, mereka di sana sedang bergotong royong mempersiapkan majlis kenduri perkahwinan. Di sini kita lihat ada kata ganti nama mereka ya. Seterusnya, Imran pula bertanya, bolehkah golongan muda menyertai aktiviti ini? Ama menjawab, ya, golongan muda boleh menyertai aktiviti ini. Seterusnya, which one pula bertanya, pada pendapat kamu, apakah kebaikan amalan ini? Ama menjawab, pada pendapat saya, kebaikan aktiviti ini ialah dapat mendidik masyarakat supaya untuk bermuafakat dan bekerjasama. Di sini kita guna kata ganti nama saya. Seterusnya, which one bertanya lagi ya. Boleh kamu jelaskan mengapakah golongan muda perlu menyertai aktiviti ini? Which one menggunakan kata ganti nama kamu untuk bertanya kepada Imran. Seterusnya, Imran akan menjawab, boleh, sebagai golongan muda, kita perlu menyertai aktiviti ini supaya dapat mempelajari bidang tertentu ketika menyelenggarakan majlis kenduri atau acara keramaian. Di sini Imran menggunakan perkataan kita kerana dia
menyatakan sekali dirinya dalam perbualan tersebut. Sebelum cikgu mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, suka untuk cikgu memberikan sedikit kata-kata motivasi ya. Kata-kata motivasinya berbunyi seperti ini. Orang yang pandai tak semestinya berjaya, tapi orang yang rajin dan sabar pasti berjaya. Walaupun kita pandai, tetapi kalau kita malas, kita pasti akan menemui kegagalan. Kerana orang yang malas sentiasa gagal ya. Jika kita seseorang yang tak berapa pandai, tetapi kita rajin dan sabar berusaha, suatu hari nanti kita pasti akan berjaya. Ingat tu murid-murid, kunci kejayaan yang sebenar ialah rajin dan sabar ya. Cikgu sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat sejahtera.